Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri anda di Jiwa. Alhamdulillah, kita kembali bersama di episod yang ke-7. Pada episod lepas, kita bersama Aisyah yang berusaha sedaya upaya untuk sembunyikan diri disebabkan social anxiety. Pada episod kali ini, kita akan berbicara tentang kondisi yang boleh dilihat sebagai satu kekurangan tapi sebenarnya adalah satu superpower yang tersembunyi. InsyaAllah dalam masa 30 minit ini, kita akan dapat pelajari tentang masalah pembelajaran, salah itu, tetapi ramai yang tidak tahu kategori ini termasuk di bawah neurodevelopmental disorder, satu kategori dengan autism, ADHD dan beberapa lagi, iaitu disleksia. Mari saya kenalkan klien ke-7 di musim kedua Jiwa yang merupakan satu nama besar di industri nyanyian tanah air. Namun, ada sesuatu yang ingin beliau kongsikan bersama kita malam ini menerusi topik disleksia, kekuatan tersembunyi. Disleksia merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu akan mengalami kesukaran membaca, menulis, mengeja dan bercakap dengan jelas. Ia bukan lagi sesuatu yang asing pada masa kini, memandangkan ramai tokoh-tokoh terkenal yang mengalami keadaan ini. Antaranya, Assalamualaikum, nama saya Ultimate dan saya salah seorang pengidap disleksia dan ini cerita saya. Di studio, kita ada tetamu Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad atau lebih dikenali sebagai Ultimate. Berusia 44 tahun. Panjang namanya, setinggi orangnya. Assalamualaikum Ultimate. Waalaikumsalam. Terima kasih datang. Sama-sama, tak ada. Saya tak sangka Ultimate datang ke Jiwa. Alhamdulillah. Rezeki. Kita bertemu dekat Rezeki Jiwa juga. Yeah. Okey, Ultimate. Kita nak bercakap tentang disleksia, kan? Baik. Okay. Bila yang Ultimate tahu ataupun sedar yang Ultimate ini ada mengalami ataupun menghidapi disleksia ini? Saya didiagnose atau orang perasan ni pada bila saya 28 tahun. Oh, okay. Selepas saya berumah tangga, alhamdulillah rezeki saya berumah tangga dengan seorang cikgu, seorang educator dan dia memang dilatih untuk mengesan benda-benda macam ni. Jadi lepas beberapa tahun dia mengenali saya, selepas 1-2 tahun berumah tangga, dia kata, saya rasa awak ada disleksia ni. Lepas tu dia menamakan sini-sini, saya kata, lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itulah. Dan lepas tu kita pergi menjumpa pakar dan memang disahkan saya menghidapi disleksia. Okey, apabila disahkan itu, apa perasaan Ultimate waktu tu yang macam Ultimate dah tahu mungkin betul kan, tapi bila disahkan tu dia rasa apa, dia perasaannya macam mana? Sebenarnya perasaan dia tak ada macam orang rasa cemas ke, rasa hampa ke, tak ada. Dia cuma memberi penjelasan kepada beberapa peristiwa dalam pada masa saya lebih muda. Kan, dan juga bila dia bercerita tu dia ceritakan seolah-olah hanya satu kekurangan, tapi pada masa untuk dalam pemikiran saya, dalam paradigma saya, ia bukan satu kekurangan, dia sudah menjadi lumrah. Saya sudah membiasakan diri dengan keadaan. Okey. Saya amat setuju, dia bukan satu kekurangan tapi satu kelainan. Betul. Itu yang kita semua kena appreciate benda tu. Betul. Okey. Tapi kan Ultimate, kalau Ultimate patah balik masa kan, waktu zaman kanak-kanak nak belajar dulu kan, perasan tak ada cabaran-cabaran ataupun gejala-gejala yang agak ketara waktu tu? Ada sedikit apabila mak-mak ni kan, bila dia jumpa kan, diorang bercerita tentang anak diorang. Anak saya pandai ni, anak saya pandai ni. Habis baca buku dah. Untuk saya tu, mak saya cakap anak saya ni dia pandai matematik. Tapi bila dia membaca, dia lambat sikit. Itu Mak Ultimate seorang yang dia bukan kaunselor ataupun psikologis bukan? Tak ada. Bagus tu sebab dia tengok kekurangan dan kelebihan. Ya. Tapi di sekolah pula bagaimana?
Di sekolah sebenarnya tak banyak masalah. Saya kadang-kadang macam pelajar lain juga. Kadang-kadang buat kesilapan bila mengeja. Okey. Kan. Jadi cikgu akan cakap, awak ni Ahmad ni silap ni. Tolong berhati-hati. Jadi ultimate pastinya tak dipilih untuk mewakili pertandingan spelling bee lah. Tak, sebenarnya pernah sekali. Semasa tingkatan 4 saya masuk pertandingan mengeja untuk bahasa Inggeris. Wow. Dapat tempat juga, bukan menang, tapi bukan salah saya tempat kedua ke tempat ketiga. Saya terkejut sangat sebabnya untuk yang kita tahu selalunya kan apabila mereka yang ada masalah itu mereka selalunya menjauhkan diri. Betul. Tapi ultimate pula cuba untuk melawan dengan apa yang kelainan tu. Betul. Sebab minat. Semangatnya daripada mana? Minat. Maksudnya minat untuk menang. Saya memang minat membaca, dari kecil saya minat membaca. Dan saya sampai sedari itu kelainan upaya saya ini, kita manusia kan, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita pandai mengadaptasikan diri. Kan kita buatlah macam kita macam mana kita boleh cipta kereta macam-macam ni kan. Jadi bila kekurangan tu saya macam okey, awak baca selambat sikit. Jadi latih dan lama-lama bila masuk sekolah menengah, masuk universiti, saya dapati yang saya boleh membaca lagi laju daripada kawan-kawan saya yang lain. Dia sebagai latihan yang ultimate buat. Latihan dan adaptasi lah senang cerita. Okey. Ultimate kan, ini soalan ni saya rasa ramai di luar sana nak tanya Ultimate. Dan saya tolong tanyakan untuk dia orang. Boleh. Okay. Macam mana seorang yang ada disleksia ni boleh jadi penyanyi rap, penyanyi yang orang kata macam tak sama, macam tak betul je tu. Macam mana Ultimate nak komen tu? Okey, dia sekali lagi dia kembali kepada minat. Kembali kepada minat, dan kita tahu bila kita rap ni, kita merakam lagu rap ni macam lagu biasa juga. Biasanya kita ada mikrofon satu dan ada satu kertas lirik. Kan, jadi untuk saya bila nak membaca dia, sebab lagu rap ni kadang-kadang banyak perkataan dia laju kan. Saya nak membaca tu susah. Jadi sekali lagi kita akal yang Tuhan bagi ni macam mana kita adaptasi. Kan pada masa itu antara rapper tersohor antara bangsa ni, mereka difahamkan bahawa bila mereka merakam, mereka tak tengok lirik. Mereka hafal. Itulah secara rahsianya. spontan. Jadi kita orang rapper kat Malaysia ni, ini idola kami ni. Jadi kita pun nak jadi macam dia orang. Jadi untuk saya lagi senang apabila saya menulis lirik, saya dah hafal, kertas tu letak tepi, saya terus merakam. Ultimate seorang tafiz ke? Tak ada. Rap saya tafiz itu. ada lari sikit. Tapi saya tengah betulkan ni, insya-Allah. Masya-Allah. Sebab tu kemahiran menghafal tu amat tinggi tu saya rasa. Ya saya. Alhamdulillah. Okey, Ultimate, macam mana kan saya nak tanya kan, bila sewaktu zaman kanak-kanak tu ada tak macam dibandingkan, membuatkan sebab ada orang kan dia mula rasa macam terkesan, macam dia lambat dari sini. Untuk Ultimate itu tidak pernah menjadi satu cabaran. Itu tak pernah menjadi satu cabaran sebab rata-rata di sekolah kawan-kawan saya, sekeliling saya itu mereka banyak menghadapi masalah dengan matematik. Dan saya cemerlang. Saya ni kalau matematik saya dapat B, ayah saya kata, kenapa ni? Ada masalah ke? Sebab selalunya daripada sekolah rendah sehinggalah ke SPM, matematik tu memanjang. Jadi itu kelebihan yang Ultimate ada. Jadi saya bila tengok tu macam okeylah, Tuhan tu Maha adil, baca lambat sikit tapi matematik. Untuk saya minat matematik sebab bukan seperti bacaan. Matematik ni dia tak boleh berubah sangat. Dia kalau 1 campur 1, katakan 2 campur 3 jadi 5. Kalau dia terbalikkan, macam kalau disleksia kadang-kadang terbalik, kita terbaca 3 campur 2 masih juga 5. Okey. Jadi kalau Ultimate sendiri adalah masalah untuk nak membezakan, orang kata apa yang terbalik-balik huruf atau semua ada. Tapi berjaya diatasi dengan kelatihan dan berhati-hati. Ya. Okey. Itu amat mengagumkan. Banyak lagi rahsia-rahsia yang kita akan kupas kepada mereka di luar sana yang ada anak yang disleksia. Ini peluang untuk kita mendengar apa tips-tips yang boleh kita lakukan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Jiwa Berhad seketika. Alhamdulillah, kita kembali dalam Jiwa.
Bagi segmen kedua, saya akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan disleksia ya. Disleksia memang di bawah kategori masalah pembelajaran, tetapi saya tidak setuju sedikit tentang masalah pembelajaran itu. Kerana apa? Mereka tidak ada masalah untuk belajar. Masalah mereka ialah membaca. Mereka tidak boleh membaca selaju, secepat rakan-rakan mereka yang sebaya dengan mereka. Tetapi mereka boleh faham dengan lebih banyak dan lebih cepat. Membaca perlahan, memahamnya, kefahamannya lebih cepat. Jadi dia tidak ada masalah thinking, tidak ada masalah dari segi IQ. Mereka ada masalah dari segi pembacaan, masalah dari segi mengeja dan juga bercakap disebabkan oleh lambat untuk mendapat kemahiran itu. Tetapi mereka tidak pernah ada masalah dari segi IQ mereka. Itu yang saya mahu jelaskan dan mahu perbetulkan kalau mereka yang menganggap orang yang ada disleksia ini mereka yang tidak pandai. Jangan lagi kita guna perkataan buta huruf itu. Gunalah disleksia. Kerana disleksia ini selepas mereka boleh mahir dalam membaca menjadi orang yang otaknya geliga. Contohnya apa? Banyak contoh-contoh yang kita ada. Kerana apa? Kerana ramai mereka yang berjaya, mereka yang terkenal, mereka yang mempunyai kebolehan di luar daripada kebiasaan itu mempunyai disleksia. Contohnya siapa? Tom Cruise, Steve Jobs, Pablo Picasso dan orang di sebelah saya lah. Ultimate, apa pandangan Ultimate tentang disleksia dan kebolehan di luar kebiasaan dan disleksia ini sebenarnya pada pandangan Ultimate. Okey, kita tahu disleksia ni rata-ratanya ia faktor yang menyebabkannya ialah genetik. Dan dia dalam family. Kan anak saya pun mengidap disleksia seorang kan. Dan dia sering dikaitkan dengan ADD, attention deficit disorder. Kan? Jadi kalau kita tengok disebabkan ini dia susah sikit atau menghadapi cabaran yang lebih boleh membaca tu, diorang dengan ADD ni diorang lebih kepada diorang suka mengelamun di sekolah. Banyak distraction. Senang distracted. Banyak distraction. Jadi bila ni dia punya cara pemikiran di luar kotak atau cara pemikiran kreatif lebih. Kan sebab tu lahir tokoh-tokoh seperti Pablo Picasso. Kan lahir dan disebabkan ADD ni kadang-kadang ADD ni dia suka buat banyak benda pada sekaligus. Sebab tu seorang yang ada disleksia sekarang ni yang mempengerusikan beberapa syarikat besar, Elon Musk. Kan dengan Tesla-nya, dengan The Boring Company, dengan nak pergi space. Dia buat sesuatu yang orang tak terfikir kan? Siapa nama dia? Richard Branson. Satu masanya Richard Branson ada beberapa daripada syarikat penerbangan kepada syarikat jual muzik, macam-macam. Jadi ini antara adaptasilah atau kecenderungan orang yang ada ADD atau disleksia ni. Jadi benda-benda ni yang tradisinya dilihat sebagai kekurangan. Kalau kita nak cerita disleksia, kita cerita pasal ADD, ADHD. Sebenarnya kalau digunakan atau dihalakan kepada haluan yang betul, kemungkinan dia akan jadi satu kelebihan. Ya. Allahuakbar. Itu maksudnya kita kena kenal dan mencari jalan yang berbeza dengan apa yang mainstream punya yang selalu kita tetapkanlah untuk mereka yang ada satu upaya itu. Betul. Okey. Tetapi kan Ultimate tidak dinafikan juga ada mereka yang menghadapi banyak cabaran juga. Ada mereka itu tidak mendapat peluang ataupun dinafikan peluang untuk mereka mendapat pendidikan semata-mata kerana label ataupun diagnosis disleksia ini. Betul. Pendapat Ultimate. Saya rasa itu betul sebab ini macam tengok masa saya di sekolah pun orang tak tahu disleksia atau apa. Sekarang kita dah tahu dan kita kena mengurangkan stigma bahawa ia merupakan satu benda yang boleh membantutkan evolusi anak kita. Betul. Masukkan kemajuan anak kita. Kan cuma kadang-kadang ni kita kena kata okey macam ni. Cerita dia macam ni. Mata awak ni lain sikit. Awak nampak benda lain daripada yang lain. Jadi bila awak tengok benda-benda normal seperti membaca, seperti nombor, kena berhati-hati sikit. Jangan terlalu laju sangat baca. Betul. Dah biasakan diri merangkak dulu baru berjalan baru berlari. Ultimate tahu tak? Anak Ultimate amat beruntung. Kerana apa? Ibunya seorang guru yang dapat mengesan. Betul. Dan bapaknya seorang yang amat memahami. Betul.
Saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak ramai yang ada orang kata apa ada peluang itu untuk mendapat sokongan, mendapat support itu. Betul. Itu yang kita harap lebih ramai yang tahu dan memberi bantuan. Betul. Sebab kan ultimate sampai sekarang kan masih lagi ada setengah institusi ataupun sekolah yang tidak membenarkan mereka mengambil jurusan tertentu disebabkan oleh ada disleksia. Betul. Itu satu benda yang saya rasa amat tidak adil. Betul. Kalau kita tengok di negara-negara yang maju untuk pelajar-pelajar yang dah diklasifikasikan sebagai penghidap disleksia, apabila mereka mengambil peperiksaan yang besar seperti PT3, SPM, STPM, mereka diberi masa yang lebih sikit untuk menjawab. Kan, jadi dia berdasarkan kepada berapa kronik disleksia dia. Kadang-kadang okey exam peperiksaan ni 2 jam setengah, tapi awak dapat 2 jam 40 minit. Atau kalau kes yang katakan lebih kronik sikit atau lebih lebih disleksianya lebih kuat sikit, ditambah setengah jam, awak dapat 3 jam. Alhamdulillah kita ada itu untuk dengan syarat kita ada OKU card ataupun mendapat surat sokongan. Betul. Itu sesuatu yang benar yang ada perubahan. Tetapi saya rasa banyak lagi yang kita perlu lakukan kerana kita tidak mahu mereka yang sebenarnya ini ada sesuatu yang boleh menyumbang lebih daripada sekadar tidak boleh membaca secepat rakan yang lain. Betul. Itu pun boleh diatasi. Boleh macam diatasi. Ultimate kata dengan kerja yang lebih kuat. Betul. Okey, Ultimate. Saya rasa di luar sana kalau diorang tidak dapat sesuatu daripada apa yang kita bincangkan tu, saya rasa amat diorang kena check lah diorang punya kebolehan untuk mendengar. Betul. Kerana pastinya dapat sesuatu. Okey, Ultimate, jiwa berhenti seketika. Kembali selepas ini. Kembali lagi ke jiwa. Untuk segmen terakhir, saya ingin mendapat tips-tips daripada Ultimate untuk diberikan kepada guru, ibu bapa di luar sana yang sedang menghadapi dengan mereka yang ada disleksia. Apa pesanan Ultimate? Okey, saya rasa mungkin pertama sekali kalau kita syaki anak kita atau jagaan itu ada menghidap ni, kita pergi dapatkan diagnosis. Okey. Kan, kemudian ada banyak sumber, kita boleh buat research. Kalau saya nak tekankan satu atau gariskan satu, Persatuan Disleksia Malaysia. Betul. Kan ada juga, dan kemudian kita perlu tukar paradigma diri dan kita perlu menasihati anak itu, dan jangan cakap dia kurang upaya, jangan cakap dia kelainan upaya, cakap dia macam ni. Awak ni lain sikit. Jadi bila hal-hal macam ini, awak kena berhati-hati sedikit. Jadi lebih cermat, lebih teliti. Dan zaman sekarang ni kita banyak membaca atas gadget. Kan? Jadi ada satu font ni yang direka khas untuk memudahkan orang yang menghidapi disleksia membaca. Alhamdulillah. Dan saya rasa kita boleh download dan terus patch ke dalam gadget kita lah. Saya mempunyai satu e-reader, saya baca buku, saya di e-reader dan saya menggunakan font tu. Memang dia lebih senang. Lebih senang. Oh, Alhamdulillah. Itu tips yang bagus. Ya. Dan Ultimate tahu kan, yang saya kata terbaik ibu bapa di luar sana akan memberi diorang inspirasi. Tapi ibu bapa itu adalah diri saya juga. Ya. Kerana saya ada anak Ya. yang ada disleksia. Apa yang Ultimate kongsikan ini, saya rasa memberi sedikit, bukan sedikit, banyak inspirasi untuk saya melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang lakukan sekarang. Betul. Saya nak satu cerita kan tentang dia kan, anak saya ni. Ya. Saya ada anak kembar 4. Dia ni salah satu yang ada disleksia, lain tak ada. Ya. Memang perlahan bacanya. Ya. Tapi kan pada satu hari sebelum PKP, pandemik, isteri saya tunjuk, dia tulis dia punya bucket list. Umur 9 tahun, masalah mengeja. Ini bucket list dia. Bucket list dia ini. Dan Ultimate tengok dia learn to make animation. Nak tangkap katak besar, dia sudah tick. Boleh. Dia sudah tick. Sudah tick Okey, Lepas bagus. tu dia make my own popcorn. Okey. Make my own comic. Okey.
learn how to play guitar, make my own bucket list. Dia tick sebab dia dah buat bucket list. Ride a roller coaster, make bob slide from top of the stairs. Okey, saya tanya doktor, berapa banyak bucket list dia ada berapa point ni? 2, 3, 4 daripada 10 ni merupakan benda-benda yang lebih kepada kreativiti. Ya. Nampak tak? Ya, dan dia umur 9 tahun dah tahu apa dia nak buat. Ya. Lepas tu adik-beradik dia lain yang boleh membaca, tak ada bucket list. Mak ayah dia tak ada bucket list. So Itu mungkin dalam hal bucket list ni dialah teraju keluarga dia. Ya. Dia pelupur. Jadi itulah yang saya rasakan tadi, apa yang kita katakan ada sesuatu yang tersembunyi. Yang kita hanya lihat daripada kebolehan ataupun tidak boleh membaca. Betul. Tanpa kita sedar lebih banyak yang perlu kita cari. Betul. Allah tu Maha Adil. Betul sangat. Kan ada setiap orang yang ada kekurangan, ada kelebihan dia. Setiap orang yang ada kelebihan akan ada kekurangan dia. Okey. Ultimate. Ini soalan terakhir. Ya, saya. Saya lihat daripada tadi, Ultimate positif. Positif walaupun sesuatu cabaran, sesuatu yang dianggap sukar untuk orang lain, ada saja cara untuk atasi. Daripada mana sumber inspirasi Ultimate untuk menjadi positif macam ni? Okey, dari segi disleksia ni sumbernya datang daripada tidak dapat diagnosis awal. Kan, jadi bila kita dah berapa lama bertahun tu kita tak nampak tu sebagai satu kekurangan, benda tu jadi satu benda yang normal. Dan apabila orang bagi tahu itu satu kekurangan, kita kata tak adalah. Dan dia kata betul, ini satu kekurangan. Jadi awak lambat ni. Tapi bila fikir balik, saya tak lambat. Jadi bila kita tidak dihindari oleh, kita tidak dilambatkan oleh kekurangan ini selama tu, kita akan lihat benda itu sebagai satu kelebihan. Maksudnya lagilah macam-macam boleh dibuat. Ya, betul. Ya, betul. Jadi, terima kasih kepada Ultimate sekali lagi. Harapnya kita semakin jelas apakah itu disleksia dan semua penyakit atau masalah kesihatan mental itu bukan berkisar tentang kisah sedih semata-mata. Rumusan saya untuk minggu ini, disleksia bukan satu musibah, juga bukan satu hadiah atau anugerah. Bukan pula masalah minda atau penyakit jiwa. Bukan tidak upaya, bukan malas berusaha. Masalah kebolehan membaca. Hanya kelainan upaya, bukan salah sesiapa, bukan cacat cela. Disleksia kalau dari awal kita sedari, kekurangan diperbaiki, kelainan diraih. Terbongkar superpower yang tersembunyi. Kenali, pelajari, modifikasi, hargai. Pasti menjadi satu inspirasi. Hari ini kita sudah ada bukti. Tetamu kita hari ini, Tuan Ultimate sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang pada hari Selasa pukul 8.30 malam. Terima kasih dari saya, Dr. Hazli Zakaria, pakar jiwa anda, pakar psikiatri di jiwa, si pendengar lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa, kurniaan yang Maha Esa. Tak siapa yang mengerti isi hati lubuk ini.